Pernah dengar vertical farming tak? Vertical farming. Orang sekarang semua buat vertical farming dah adik. Oi, kat Malaysia je duk cari tanah. Masalahnya nak buat, faham tak vertical farming ni apa? Maksudnya, dia gunakan bangunan ataupun kawasan yang sempit supaya tanaman itu diusahakan secara menegak. Bukan mendata. Bila mendata ni dia perlukan banyak tanah lah, diusahakan secara menegak. Saya selalu sebut, kalau dekat Selangor contohnya, kita ada bandar berhantu. Tahu tak dekat mana bandar berhantu kat Selangor? Nama dia Bukit Beruntung. Orang Bukit Beruntung jangan marah, no? Memang betul bandar tu berhantu. Sebab dia ditinggalkan. Ada banyak gudang-gudang terbengkalai, lelong pun tak ada orang nak beli. Kalau kita ada 100-200 juta, kita boleh usahakan gudang-gudang dan kilang-kilang terbengkalai yang orang tak nak pergi sedekat ini, kita usahakan besar-besaran sebagai vertical farming. Ambil latih anak-anak muda untuk usahakan satu gudang, kita lengkapkan, kamu ambil pinjaman, kami latih kamu kat sini tanam kobis. Vertical farming. Boleh je dibuat. Jadi itu ambil masa sedikit, mungkin 3-4 tahun. Untuk jangka masa panjang contohnya, kita perlu mengubah dasar guna tanah negara kita supaya jangan terlalu berat kepada perladangan komoditi bukan makanan macam kelapa sawit. Sekarang ini hampir 70% guna tanah pertanian di negara kita bukan untuk makanan, tapi untuk perladangan komoditi bukan makanan macam kelapa sawit. Kita boleh mula dengan memastikan peneroka-peneroka Felda yang ada 10 hektar ini secara berkala mula menukar tanaman mereka daripada kelapa sawit kepada tanaman makanan. Saudara-saudari, jawapan itu ada. Tak susah, saudara-saudari. Yang tak ada apa dia? Yang tak ada ialah pimpinan dan menteri dan pentadbir yang jujur dan berkecakapan. Yalah, tak payahlah cerdik sangat, tapi cerdiklah sikit daripada yang ada daripada sekarang. Sebab bila kita ada idea yang baik, jalan yang baik, tapi bila pentadbiran kerajaan itu dikepalai oleh orang-orang yang hanya fikir pasal diri dia, marilah negara cerdik macam mana pun, negara itu akan rosak, saudara-saudari. Bukti telah ada di depan mata kita yang berlaku di Sri Lanka sekarang. Saudara-saudari ingat tak dulu, masa besar-besar dulu, orang Sri Lanka ni orang panggil apa? Orang Ceylon. Orang Ceylon kan? Dulu masa British datang Malaysia, orang Ceylon, orang Sri Lanka ini dia ada tempat istimewa. Mereka dibawa ke Malaysia sebagai golongan profesional dan pentadbir. Dia jadi kerani, chief of clerk, dia jadi doktor. Sebab mereka dilihat sebagai golongan berpendidikan. Itu Ceylon tu. Memanglah orang-orang Ceylon, orang Sri Lanka ni dilihat sebagai orang yang cerdik dan sebagainya. Dalam masa tak sampai 100 tahun mereka merdeka, tengok apa yang jadi kepada Sri Lanka sekarang. Mana taknya mereka bermula dengan baik, tetapi yang merosakkan itu adalah pimpinan politik dekat atas. Dia bermula dengan masing-masing duk sibuk pas jawatan kepada geng-geng sendiri. Lama-lama dia jadi dinasti anak beranak, saudara-saudari. Nanti UMNO akan kata, itu Nur Izzah tu anak Anwar. Weh Bahlul, Izzah tidak memilih untuk jadi ahli politik. Bapak dia kena penjara, kamu pukul dulu. Kalau kamu jadi anak, takkan kau tak nak buat sesuatu? Yang berlaku dekat Sri Lanka, yang kita nampak ada tanda-tanda sedang berlaku di Malaysia ini ialah apabila politik diperturunkan dan kuasa digilirkan sesama anak beranak dia. Ambil contoh Sri Lanka. Merdeka, kemudian tahun 51, Solomon Bandaranaike jadi Perdana Menteri. Lepas tu Solomon Bandaranaike kena bunuh,
isteri dia pula. Saya pun dah lupa nama isteri dia. Saya ingat dia Bandaranaike juga. Sampai tahun 74 mereka berkuasa, kemudian parti lawan pula ambil alih. Yang muda-muda ni tak ingat lah sebab dia tak hidup zaman itu. Saya ingat zaman saya kecil-kecil dulu, saya suka hafal nama presiden-presiden negara-negara pelik kat dunia ni. Presiden Sri Lanka tahun 74 ke 94, nama dia pelik sikit, R.J. Jawaharlal-Nehru. Ingat tak dulu? So dia sampai 17 tahun Jawaharlal-Nehru jadi presiden. Masa Jawaharlal-Nehru jadi presiden, dia tekan Solomon Bandaranaike itu, isteri dia nama Sirimavu Bandaranaike. Jadi bila Jawaharlal-Nehru ambil alih sebagai presiden 74, dia penjarakan Sirimavu Bandaranaike. Jadi bekas presiden kena aniaya, akhirnya anak dia lawan. Tahun 98, 94, anak Bandaranaike pula jadi presiden. Chandrika Kumaratunga, kalau ingat. Dia tak pusing sama dia ni. Kemudian akhirnya Chandratunga bergaduh dalam parti dia. Datang satu lagi geng keluarga baru, nama apa? Rajapaksa. Mula abang dia Mahinda Rajapaksa. Kemudian bila dia menang, bukan saja abang dia, adik dia pun dia bawa masuk. Adik dia yang paling muda pun dia bawa masuk. Mula Mahinda jadi presiden. Bila Mahinda kalah, dia letak adik dia pula. Gotabaya Rajapaksa, adik sangat. Adik dia ambil alih jadi presiden, dia tukar jadi Perdana Menteri pula. Dia ambil adik seorang lagi jadi Menteri Kewangan. Jadi bayangkan kabinet Sri Lanka 2-3 tahun lepas ni, dia macam barbecue keluarga. Anak kau macam mana? Rumah kau macam mana? Dah kena buang semua keluarga Rajapaksa, satu keluarga ni. Kita ingat ke Sri Lanka akan berbalik kepada pimpinan biasa rakyat? Tak. Nah, yang baru naik ni Ranil, saya tak pernah boleh sebut nama dia panjang. Ada orang ingat nama presiden Sri Lanka sekarang? Ranil Wickremesinghe. Ranil Wickremesinghe. Saya tahu tak dia ni siapa? Dia ni anak saudara kepada Jawaharlal-Nehru dulu. Jadi akhirnya dia pusing 3 family tu ya. 70 tahun dia pusing. Lagi.